Okey, hari ini kita akan berkenaan dengan visual effect. Apa itu visual effect dan special effect. Semuanya dua-duanya lebih kurang sama saja kalau kita kadang tak perasan. Apa itu visual effect, apa itu special effect. Okey. Dan kedua-duanya ni digunakan terutamanya lah dalam penerbitan video yang betul. Iaitu cerita yang betul, tapi dalam animation pun still digunakan juga. Okey, kita akan berkenalan. So daripada sejarah, kemudian peralatan dan jenis-jenis visual effect dan special effect. Okey, visual effect adalah kita tambah selepas semua kerja-kerja shooting dilakukan. Okey, so itu kita namakan visual effect. Okey, contohnya menggunakan chroma key. Kalau siapa tak tahu, chroma key itu adalah bentuk latar belakang biru, blue screen ataupun green screen, dua warna saja tu. So memang tak ada boleh guna warna lain. Okey, dia dua warna hijau terang tu dengan warna biru. Sebab apa? Kenapa dua warna? Kenapa tak guna coklat ke, hitam ke, warna-warna lain, merah ke, kuning? Sebab dia jarang match dengan warna skin, doktor. Ya, Warna betul. Dia kedua-dua warna tu tak ada dalam skin tone warna kita, kulit warna. Okey. So sebab itulah dua warna tu saja digunakan. Okey, kemudian 3D rendering, computer generator atau CGI animation, digital composing, nanti kita akan belajar juga lah, kita ada satu tajuk digital composing, matching moving, matte painting. Okey, kemudian miniature effect, maksudnya dia buat model-model miniature, kemudian dia shooting lah. Kemudian special effect pula adalah berbeza sikit, di mana special effect ni digunakan semasa proses rakaman tu lah. Okey, dan contohnya miniature effect pun ada juga digunakan, Scuffen proses ni, dolly zoom, makeup, kebanyakan ni makeup effect lah kebanyakannya. Digunakan semasa rakaman tu, contohnya cerita yang mengerikan tu, muka dia berdarah dan sebagainya, zombie macam zombie, dia pakai makeup. Dia bukan gunakan special effect, dia pakai bukan visual effect, dia pakai special effect. Okay, so itu beza kedua-duanya lah. Okay, ni contohnya. Ni visual effect yang mana dia gunakan computer generated untuk menggantikan patung biru ni lah. So semasa proses rakaman tu, memang dia akan pegang seolah-olah pegang seekor harimau. Tengok kedudukan tangan dia. So nanti sebab masa proses rakaman, kedudukan tangan tu dia rakam. So harimau tu dia akan benda biru ni ataupun chroma key ni digantikan dengan harimau. Ini digunakan computer generated lah. Okay, manakala special effect, ni contoh dia. Okay, dia warnakan, dia make up lah semasa sebelum proses rakaman. So proses make up ni memang ambil masa sebab proses dia agak rumit. Okay, kalau siapa pernah tengok the making cerita Hollywood, memang dia akan behind the scene, kalau tengok lihat proses membuat special effect tu memanggil masa yang agak panjang. Okey, kemudian kita sedikit cerita sebelum adanya komputer, sebenarnya benda ni telah lama dah ada, terutamanya visual effect ni. Okey, so tahun 1879, lihat tengok 1879 benda ni dah dibuat. Okey, di mana ni dalam bentuk animation, binatang berkaki 8 menunjukkan pergerakan. Okey, dan selalunya benda yang tak ada kat dunia asal ke dunia nyata ni ditransfer ke dalam bentuk dunia perfilman lah. So daripada peringkat awal ni 1879 benda tu dah sebenarnya dah dibuat. Okey. Dan inilah sebenarnya berlaku
sebelum adanya teknologi. Okay, ni hasil daripada lukisan daripada di dalam gua. Okay. Dia orang dah mula berbuat visual effect. Okay, kesannya contohnya binatang ni diburu oleh pemangsa dan sebagainya lah. So, kalau lihat kan lukisan ni berada di dinding gua. Kemudian first illusion digunakan ni ancient Egypt zaman Mesir dahulu, yang mana gunakan patung ukiran kayu, okay, dan digunakan lebih kurang macam ada sedikit mechanical, so yang mana dia bergerak dan dijana oleh air lah, sumber kekuatan itu bergerak, mechanical tu bergerak, patung tu bergerak daripada aliran air. So, aliran itu menggerakkan patung tersebut. Okay, dan moving stage during the Renaissance punya zaman dulu. Ni zaman ni kalau siapa belajar dulu, ingat lagi zaman-zaman kita belajar dulu ni. So dia dah ada dah benda tu, stage tu bergerak. Okay, nak menunjukkan suatu illusion lah. Itu contoh pada peringkat awal tu illusion pergerakan. Okay. So kemudian wujudnya animation teknologi, so ditransfer dalam bentuk digital lah sekarang ni. Okay, ni dalam performing theater dan terus digunakan sehinggalah wujudnya advance, gunakan lighting system dah untuk menunjukkan efek pada teater tu, suasana tu, contohnya guru, hujan dan sebagainya, digunakan sistem lighting untuk menunjukkan ilusi pada peringkat awal dulu. Dan seterusnya menunjukkan keterampilan sesuatu cerita. So pada peringkat awal digunakan teater. So sebenarnya saya tak ada pengalaman tengok teater ni, tapi kawan-kawan yang berada di KL, dia kata dia orang lebih best tengok teater daripada movie. Saya tak pasti. Pengalaman dia orang lah. Betul tak betul sebab saya tak pernah tengok teater. So dia cakap lagi feel tengok teater ni lagi best berbanding tengok movie. Okay, so sistem lighting, sekarang ni sistem lighting, sistem macam-macam sistem lah. Stage tadi tu bergerak dan berubah. Okay, menunjukkan perubahan dari satu babak ke satu babak yang lain lah. Okay, dan what the difference yang lama dengan yang sekarang? Yang sekarang kalau tengok teater sekarang, api pun ada. Kesan-kesan api, padahal bukan api betul. Sebenarnya digunakan sistem lighting dengan lampu dan seolah-olah benda tu ada api betul lah. Contohnya yang pada peringkat awal dulu, gelombang air tu kan, digunakan jalinan kain-kain di kipas-kipas jadi seolah-olah macam ombak. Tengok sekarang ni, teater ni siap gantung-gantung dah orang. Okay, so ini teater yang moden lah. Okay, ni pun sama juga. Okay, kalau lihat kan, tengok tunjukkan belakang, visual effect kat belakang tu dengan sistem lighting. Okay, dengan muziknya lagi. So benda tu lebih dramatik. Okay, dan kemudian innovation. Okay, terus berlaku untuk menunjukkan inovasi. So ini salah satunya. Siapa pernah main ni pada zaman dulu. Belakang dia macam contohnya ni. Dia letak getah. Kemudian burung di bahagian belakang dan depan tu disangka. Bila kita mainkan flip cara laju secara tidak langsung menunjukkan ilusi seolah-olah burung tu berada dalam sangka. Okay, 1826. Okay, ni zaman-zaman yang abad ke-18 lah. Sekarang mana ada dah gadget je sekarang. So ini pada peringkat awal lah. Innovation dilakukan untuk menghasilkan ilusi ataupun menghasilkan animasi. Kemudian berkembang pula zoetrope, ada digunakan benda ni lah.
kinescope ni. Maksudnya digunakan filem. Kita dah macam waktu tu, zaman tu dah macam sekarang ni kalau kita pergi kat Giant, pergi kat mana-mana, dah ada satu kedai yang apa main masukkan duit tu, tangkap barang kan, tangkap produk ke jam ke, dan bila berjaya masuk dalam kotak tu dah berjaya keluar. So macam tu jugalah dulu. Dah macam ada satu kedai dibuat benda ni, setiap ni lain-lain cerita lah. So benda tu dia akan filem tu akan dimainkan secara satu persatu dan menghasilkan ilusi pergerakan. Okey. Dan seperti kita faham, filem ataupun movie yang kita lihat tu adalah dia berasaskan gambar statik, cuma dimainkan secara laju, secara berturutan menghasilkan ilusi pergerakan. So inilah pada peringkat awal dulu. Okey. Ditekan benda ni berjalan satu-satu dan dia akan lihatlah daripada lubang ni dan dekat entah pembesar ni dan lihat cerita yang pada setiap box ni. Okay, setiap box ni berbeza-beza lah dia punya cerita. Okay, ni Zoetrope ni. Ni Zoetrope. Ini kinescope nama dia. Ni Zoetrope ni yang berpusing seolah-olah kuda ni berlari laju. Tapi padahal dia adalah turutan gambar kuda yang statik. Okay, kemudian terus lagi inovasi diteruskan. Journey to the Moon tahun 1902 ni. Nanti saya kejap. Kalau nak tengok dekat nota ni saya dah masukkan dalam e-learning So saya letak tu type dekat ni. Dekat chat tu kalau nak tengok lah. Animasi ni. The Moon ni. Okay. So ini antara animasi yang terawal lah. Tapi kalau kita mungkin zaman sekarang kita dah biasa lihat ni. Mungkin nampak macam tak menarik. Tapi pada peringkat awal dulu memang ni lah. Kira memang canggih lah. Okay. So the first fiction science punya cerita. Kalau zaman kita ni paling famous siapa nama pengarah yang famous ni yang buat cerita science fiction ni, cerita Star Wars dan sebagainya. So pada peringkat 1902 ni inilah antara yang paling canggih. So why create a visual effect? So ni sebab dia, sebab kita tak boleh produce secara realiti. Okay, contohnya kuda berkepak ni memang tak ada kuda berkepak kan. So dia gunakan mechanical, tengok bahagian belakang. Cerita apa ni? Saya lupa. Cerita apa ni? Ni apa? Yang pemukul besi tu apa? Thor. Thor kan? Tak silap saya. Okay, so benda ni tak ada wujud dekat dunia nyata. So dia akan buat benda ni lah seolah-olah kuda tu berkepak. Okay. Dia buat mechanical seolah-olah menunggang kuda tapi digantikan dengan CGI ni. So kat sini adalah visual effect dia gunakan. So dan seolah-olah kita berasa real. Kita tengok movie sekarang semua sebenarnya kalau tengok kan memang tak real. Memang dia akan gunakan visual effect ataupun special effect. Okay, untuk memberi kita seolah-olah betul macam betul je orang ni naik kuda dan sebagainya lah. So benda tu tak ada dalam dunia realiti. Sebab itulah digunakan visual effect. Okay, sama juga ni cerita ni. Tengok dia lari atas treadmill saja seolah-olah dia orang berlari serentak. Dan bila green screen semua dia dah padam ni, dia boleh padam semuanya ni. Dia padam dan gantikan dengan keadaan sebenar. Tengok. Belakang ni semua adalah computer generated. Okay, dan we want to see doesn't exist dan difficult or dangerous photography to live atau untuk merakamkan pada keadaan sebenar. Dan untuk fix something yang telah dirakamkan, mungkin masa rakaman itu ada kesilapan dan sebagainya. So visual effect itu digunakan untuk memperbaiki
video ataupun jalan cerita yang hendak dilaksanakan. Okey, dan penggunaannya tu bergantung kepada video, bergantung kepada jalan cerita yang hendak digunakan. Okey. Dan often effect should require much higher resolution than a viewing format lah. So semasa shooting tu mungkin menggunakan resolusi tinggi. Okey, berbanding untuk playback saja. Okey, dan ability to shoot a variety of speed also determined by factors lah. Seperti katakan bergantung kepada cerita ataupun storyboard yang hendak dilaksanakan. Okay, so memang ada kaedah dia lah. So antara format-format filem pada peringkat awal 65 hingga 70 mm. Ni size dia lah. Okay, 35 mm ini yang biasa. Macam siapa pernah tengok filem kamera dulu sebelum digital. Okay, Kodak ke, apa lagi, Konica, Yashica, apa lagi, Fuji. Okay, kemudian 16 mm jenis yang format ini format untuk bisa kata dia nak broadcasting untuk television. So dia kena pilih yang 16 mm punya visual filem lah. Okay. So kalau dia nak yang high resolution, IMAX dan sebagainya, dia perlu gunakan yang filem jenis yang besar. Okay. Ini cerita sebelum ada formatnya, format digital. So perlu gunakan filem. Okay, kalau tengok nanti saya tunjukkan contoh. So ini antara aspect ratio dia 4:3, 16:9. Ni widescreen lah. Okay, so ini widescreen HD TV, normal ratio for standard definition television set. Okay, kalau 4:3. 16:9 ni, ini yang widescreen punya, dan most computer monitor menggunakan 16:9. Kemudian 1.8:1, one of the two standard aspect ratio for modern cinema. Okay, dan dia sebenarnya lebih kurang size 16:9 ni widescreen. Okay, tapi sedikit berbeza saja. Okay, kemudian 2.39:1 dikenali widescreen juga. Okay, dan ni untuk modern cinema. Seperti sekarang ni lah, kan modern cinema ada surrounding effect dan sebagainya. So dia orang gunakan yang ni. Kemudian ada lagi, ni masih lagi berkonsepkan yang 70 mm tadi tu. Dia 2.76:1. Sebenarnya dah tahun 90-an, 50-an dah mula digunakan. Okay, Hollywood using 70 mm untuk home ataupun untuk TV lah. Kemudian ada dipanggil academic ratio 1.37.1. Okay, only slightly wider than the 4:3 yang ke atas tadi tu. Kemudian sedikit saja perbezaan dia. Kemudian Cinerama 2.59:1 ataupun 2.65:1. Exploring popularity of television tahun 50-an. Ini peringkat awal. Ini yang modern. Ini yang pada peringkat awal lah. Dia terbalik pula saya tunjuk ni. Ini tahun 1953. So dia orang gunakan 2.35:3. Dan ada juga yang panggil Vista Vision punya format, aspect ratio ni. Okay, kalau siapa yang biasa after imagine the Fox Cinema, Paramount, ni antara syarikat-syarikat pengeluar filem yang popular di Hollywood lah. Okay. Kemudian normal action film speed. Ni untuk silent video pada peringkat awal dulu 12 frame saja. Kemudian all Hollywood movies 24 frame. Kemudian yang standard untuk Eropah lain sikit 25 frame per saat. Kemudian 30 frame per saat. Antara yang yang standard lah pada peringkat awal ni digunakan dulu ni.
Dan animasi selalunya untuk tujuan animasi ni 24 frame per saat. Kalau bisa kata memang animation tu awak nak produce untuk video output yang terakhir ataupun untuk broadcasting lah dekat TV, pilihlah 30 frame per saat dekat animate. Okay, tapi kalau untuk tujuan multimedia saja, just nak tunjuk dekat monitor, ke komputer, just pilih 24 frame per saat. Okey, manakala 60 hingga 120 frame per saat, ni jika anda nak buat filem yang ada slow motion. Okey, contoh macam ni lah. Ataupun contoh kalau tengok cerita Matrix tu kan, yang boleh tengok peluru lalu tepi-tepi tu, digunakan set ni lah. Disetkan 60 frame per saat hingga 120 frame per saat. Okey, dan itu sejarah sedikit dengan sedikit technical. Kemudian jenis-jenis visual dan special effect. So jenis special effect ini yang digunakan modified in the real world. Maksudnya pelakon dekat depan, belakang dia letak background tertentu. Okey, so nanti kita tengok apa jenis-jenis background yang belakang tu. So ini dikategorikan sebagai special effect. Bila processing, image tu macam seolah-olah bercantum dengan pelakon. Pelakon tu mungkin ni suasana kat mana, contohnya dalam hutan dan sebagainya. So dia orang just rakam dalam studio dan hasilnya pelakon tu seolah-olah berlakon betul-betul dekat keadaan itulah. Okay. So itu dikatakan digunakan teknik background tadilah. So ini pun salah satu contoh, ni tahun berapa, 90-an awal abad ke-19. Ni kalau tengok animation ni, sekejap saya copy dia punya URL. Type je lah dekat ni, tak boleh pula. Okay, so lambat nanti. Okay, antara animasi yang awal, kalau lihatkan dia punya agak panjang video dia. So dia tunjukkan macam cerita Charlie Chaplin jugalah, tapi animasi ni dia berjaya buat. Okay, pada tahun abad ke-19. Okay. Dia made using single frame method, maksudnya frame by frame, satu per satu. Dilukis satu per satu. Konsep keyframe lah. Kemudian ni katakan Schoffen punya teknik. Okay, yang tak silap saya, teknik ni dia diambil daripada nama orang yang buat. Okay, Schoffen teknik ni contohnya macam ni lah. Okay, ni sebenarnya adalah lukisan ataupun miniature keadaan. Selalunya model ataupun lukisan. So seolah-olah pelakon tu berada dalam kat istana betul-betul, macam istana betul, padahal kalau nak buat istana betul tu mungkin agak lama dan mahal. Tapi dia orang lukis menggunakan model ataupun lukisan. So seolah-olah kalau lihat kan, seolah-olah puteri tu berada ataupun karakter tu berada pada bangunan tu, dalam bangunan tu. So itu dinamakan Schoffen proses, Schoffen teknik. Okay. Dia macam teknik miniature juga macam ni lah. Teknik miniature ni. Okay. Dia gunakan model yang betul. Model kecil. Dia buat model kecil dan dia dirakam lah. Mengikut jalan cerita ataupun tajuk cerita tersebut. Okay, ini pun salah satu special effect, miniature, model. Kemudian, ni special effect juga. Dulu teknologi ataupun kepakaran untuk make up dua orang yang berbeza dalam satu filem agak sukar. So dia orang gunakan teknik split screen. So bila gunakan teknik screen, dia akan buat dubbing, maksudnya dia akan rakam pelakon yang sama tapi karakter yang berbeza. Okay, kamera tak boleh bergerak. So dia akan buat dubbing dan dia akan combinekan kedua-dua rakaman tersebut untuk menghasilkan jalan cerita lah. Seolah-olah berkembar. Tapi pelakonnya hanya seorang saja.
Okey, dan dipanggil composing lah, compositing. Tapi ini cara manual dulu. Filem tu dia potong satu-satu, di-combine-kan jadi filem yang baru. Ataupun di-split-kan kemudian di-combine-kan dalam satu filem yang lain. Tapi sekarang dah digital, agak dipanggil digital composing. Okey, ni 1961 Disney, cerita Disney waktu ni. Cerita apa, The Parent Trap ni. Kemudian tahun 19 ni gunakan teknik motion stop. Tak silap saya ada soalan pilihan kot untuk final project nanti ni. So study lah teknik-teknik jenis-jenis animasi saya rasa ada kot. Okey, dah 1963. So kalau lihatkan kalau tengokkan animasi cerita ni memang nampak agak pergerakan dia tu agak bergerak tapi nampak janggal lah sebab mata kita sempat melihat setiap pergerakan tu agak janggal. Okay, tapi ini teknologi 1963. Tahun tu kalau tengok ni memang dah rasa memang cantik lah. Okay. Photograph one frame at the time. Maksudnya ambil gambar, berhenti, gerakkan model tu, ambil gambar lagi, berhenti. Itu nama dia stop motion animation. So digunakan model ni lah. Kemudian motion control kamera ini mulalah menggunakan banyak menggunakan George Lucas cerita Star Wars. Siapa yang peminat cerita Star Wars ni dari dulu sampai sekarang masih ada lagi. Tahun 1977 sampai sekarang masih ada lagi siri Star Wars So ini antara director yang paling famous pada peringkat menggunakan yang menghasilkan filem science fiction dia gunakan motion control camera. So tapi dalam ni banyak teknik digunakan. Ada matte painting, model dan sebagainya. Saya tunjukkan, ada contoh di kat ujung nanti. Kemudian menggunakan special effect, menggunakan robotik ataupun mechanical. Okey, ni contoh dia. Dia orang ni separuh sebenarnya. Separuh tu adalah mechanical. Kaki dia adalah mechanical. Dan orang kalau lihatkan pelakon sebenarnya dia ditanam dan untuk menggerakkan seolah-olah macam betul-betul werewolf ni so kedua-duanya bergeraklah, satu mechanical, satu pelakon sebenar. Okay, so kombinasi makeup, base makeup, kemudian mechanical lah, robotik. Okay, sama juga kalau siapa pernah tengok cerita Jaws, okay, dengan cerita King Kong ni. Ni bukan special effect, digunakan special effect tapi digunakan mechanical, jenis yang mechanical seolah-olah yang menyentuh King Kong tu mengangkat heroin tu kan. Okay, sama juga cerita Jaws pada peringkat awal dulu digunakan mechanical. Okay, so gunakan robotik lah ataupun mechanical lah. Ni special effect. So scale model animatronic gunakan mechanical during live action shooting lah. So, memang shooting ni memang waktu memang gunakan mechanical tu Often incorporate into set design and makeup. Okay, termasuk makeup juga lah untuk menutup kawasan-kawasan ataupun mechanical yang mungkin terexpose. Okay, tapi sekali kalunya ini semua ini makeup lah, maksudnya dia tangan King Kong tu memang macam serupa macam tangan King Kong betul. Kemudian ada macam-macam lagi. Ni mechanical rings. Kalau tengok Jurassic Park, okay, so T-Rex dan sebagainya tu mechanical lah. So dikontrol mata dia, mulut dan sebagainya. Kemudian letupan, explosion, okay. Lepas tu stuntman pun antara yang paling popular, terutamanya cerita aksi, okay, ataupun cerita-cerita yang membahayakan pelakon digunakan stuntman. Okay, so selalu digunakan duplicate lah. Kalau dekat Hollywood memang
selalunya memang ada pelakon kedua yang akan menggantikan bila berlakunya aksi-aksi membahaya. Okey. Berbanding kalau siapa yang biasa tengok cerita Jackie Chan, Jackie Chan memang buat sendiri. Berbanding pelakon Hollywood. Kalau lihat kan, kalau siapa pernah tengok The Story of Jackie Chan, kalau satu filem tu berapa kali patah tangan dia untuk menghasilkan, menyiapkan cerita dia. Ataupun scale model pun masih digunakan juga. Dan stuntman ni itulah macam kebakaran yang memang digunakan stuntman yang betul lah terlatih. Kemudian scale model, laser lighting, macam-macam sebenarnya efek untuk filem. Kemudian untuk visual effect, tadi special effect. Untuk visual effect, kebanyakannya kalau cerita yang moden-moden ni gunakan CGI. Okey, dan ni seorang juga seorang producer Pixar, Steven Spielberg, tahun 85 tengok dah mula gunakan CGI animated character. Okay, sampailah sekarang kalau lihat kan dah banyak Pixar, DreamWorks, antara syarikat-syarikat pengeluar filem animasi. Contohnya cerita apa ni? Finding Nemo. Ni apa cerita cowboy ni? Apa? Lupa dah. Zootopia. Apa lagi? Macam-macam sekarang. So kebanyakan gunakan CGI. Okay. Dan kalau CGI adopted in many science fiction film, contohnya cerita apa ni yang beruk tu, yang boleh bercakap tu, yang difaham, lihat. Okay, kamera ni yang akan merakam dia akan letak dot-dot, ada something lah. Kalau siapa tak pernah masuk kot. Kalau dulu dekat masa yang sukan dulu dia ada untuk tujuan penyelidikan pergerakan atlet. So dulu dia ada macam dot-dot tau timbul macam ni. Tapi sekarang ni mungkin dia dah gunakan cat tentu. So dia akan rakam setiap dot tu pergerakan tu, dia akan transfer dalam bentuk CGI dekat model beruk tu lah. So seolah-olah beruk tu memang kalau mata dia bergerak macam pergerakan manusia yang betul. Ataupun beruk yang betul. Sebab dia akan rakam setiap pergerakan pelakon semasa melakonkan watak tu. Kalau menyebut perkataan semua, bibir tu macam seolah-olah beruk tu memang terlatih ke, padahal memang tak gunakan CGI. Okay, CGI ni antara teknik yang paling popular digunakan untuk menghasilkan ataupun watak-watak dalam satu cerita lah. Okay, kalau tengok cerita Pirates of Caribbean ni, lihat macam mana pada peringkat awal tu, macam mana dia orang buat ni. Pergerakan dia punya sotong tu kan boleh bergerak-gerak cantik macam real je betul. Padahal pada tengok behind the scene, tengok ni saya katakan tadi, dot-dot tu dia bentuk macam ni. Dia akan semasa rakaman tu dia ada kamera khas dan dia akan transfer ke komputer akan detect benda tu dan disynchronizekan dengan setiap watak ni. So, kalau watak ni bergerak secara serentak, dia pun orang ni bergerak, watak ni pun akan bergerak semasa proses rakaman. Okay, so dan CGI tu agak mahal lah, komputer dia agak mahal. Tapi kalau dibandingkan dengan kos, kalau nak buat kostum, setiap kali nak berlakon, kostum ni kena tanggalkan, kena ni. Tapi masalahnya watak-watak ni ada yang separuh, kepala di separuh dan sebagainya kan. So takkan keadaan sebenar tu nak potong kepala orang yang pelakon sebenar. So kos dia agak mahal lah berbanding kalau buat dengan menggunakan CGI. Okay, kira harga dia, kos untuk penghasilan filem tu agak murah lagi lah berbanding kalau menggunakan pelakon yang sebenar. Kemudian matte painting, ni pun saya katakan tadi banyak digunakan dalam filem Star Wars. Okay, kalau lihat kan, ni contohnya sebenarnya kalau lihat kan, macam mana dia orang buat betul-betul Oscar banyak, padahal rupa-rupanya memang ini sebenarnya tak bergerak. Yang bergerak hanya beberapa watak saja, yang lain tu kita dikaburi oleh
lukisan saja sebenarnya. Okay, ini lukisan dan bila ditransfer tengok pada filem tu nampak macam real saja. Okay, dan ini benda ni sebenarnya dah digunakan sejak abad ke-19. Okay. Dan teknik dia ada yang gunakan di bahagian depan kamera dan juga ada di bahagian belakang kamera. Okay, nah sebenarnya contohnya ni, gambar ni, lihat kan, rupa-rupanya, lihat. Dia latar belakang ni adalah lukisan saja. Okay. Dan dia boleh tahulah kat mana watak tu akan objek ataupun pada semasa rakaman tu, kalau kat situ dia tak buat lukisan lah. So bila ditransfer ataupun semasa proses rakaman akan nampak macam ni. Okay, terutamanya pada bangunan sebagainya. Okay, ni teknik dia. Ni menggunakan front, maksudnya di bahagian depan. Gelas, ini gelas, dalam kat gelas tu ada lukisan. Contohnya ni. Dilukis awan dia, memang pelukis tu memang cantik, macam nampak real. Bila digabungkan, lihat, seolah-olah ada bandar di belakang ni, tapi sebenarnya dia hanyalah lukisan sahaja. So dipanggil matte painting lah, visual effect. Ya, ni sama jugalah cerita, ini cerita Star Wars sudah saja. Star Wars. Okay, ni cerita apa? Lord of the Ring. Okay, kat perkampungan elf kan. Kat gunung tu. Rupanya kita nampak dia watak ni bergerak kan. Sebenarnya ni green screen. Lepas tu ini adalah lukisan keadaan kampung elf tu. Okay. So combining two scene menghasilkan apa yang ni lah, berdasarkan tajuk cerita. Ni saya kata tadi, Star Wars. Okay. Pro dia original stock quality highest, maksudnya quality video kita cantik, matching the hue, use and easily, maksudnya mudah di combinekan semasa proses editing. Tapi dia agak susah untuk estimate need footage with live action. So pelukis tu memang kena sentiasa berubah lah mengikut keadaan. Dan bila berlaku kesilapan tu expensive lah. Okay, perlu mengupah pelukis, kemudian mungkin kalau lukisan tu tak boleh digunakan, kena lukis lain dan ambil masa yang agak lama. Ini tadi front projection, maksudnya kamera di bahagian depan. Ini kamera di bahagian depan, sama juga teknik dia matte painting. Ni cerita Star Wars juga, perkampungan Ewoks kan. So dia akan pancarkan cahaya bahagian depan, kamera di bahagian belakang. So nampaklah macam seolah memang macam mana dia orang buat ni. Saya pun masa mula-mula tengok filem tu, memang macam mana. Dah tahu dah. So digunakan glass painting lah, maksudnya gunakan glass dan dia ada telus cahaya, dan bila rakaman tu nampak macam seolah-olah perkampungan tu memang perkampungan yang betul lah. Macam betul-betul je. Ada beranda, ada orang bergerak-gerak situ. Okay. Dan ini juga teknik juga sebenarnya dah lama digunakan. Kalau perhatikan cerita-cerita zaman era-era 60-an, 70-an. Ini cerita James Bond. Kita boleh tengok kualiti video yang belakang dengan depan. Memang nampak, kita tahulah siapa yang biasa mungkin pada peringkat awam mungkin tak perasan. Tapi kita akan dapat detect rear projection. Macam belakang ni dia just dia macam kita projector tu belakang, lepas tu kat depan tu pelakon tu bawa seolah-olah membawa kereta. Lepas tu letak angin lah, letak kipas depan tu seolah memang betul-betul tengah bawa kereta. Lepas tu ada orang goncang kereta tu macam seolah-olah kena kejar dan sebagainya. Okay, ni rear projection lah. Tadi sama juga ni front projection. Both camera and projection same side, glass panel. Okay, through glass. So cantik ni teknik lah, sama juga tadi gunakan matte painting. Kemudian ini sama juga lah front projection. Ni proses melukis, tengok seolah-olah
Kalau kita nak mencari lokasi ni mungkin tak dapat. So dengan cara lukisan ni dapatlah mewujudkan, tadi contohnya Ewoks tadi tu, perkampungan Ewoks, perkampungan Elf. So daripada lukisan tu dapat menghasilkan, disesuaikan dengan jalan cerita yang hendak dihasilkan. Kemudian ni motion capture tadi sama jugalah macam cerita Pirates of Caribbean. Okay, using 13 camera pointer of different sensor attached on the actor costume. Lihat, 13 kamera. Kemudian generate 3D images of the actors movement. Apa cerita buruk tadi, Planet of the Apes. Okay. Yeah, so itu pun antara teknik yang sekarang ni banyak digunakan motion capture. John Carter, Warcraft, Tag, Hobbit, Chippy, Avatar, semua banyak gunakan motion capture, jenis-jenis yang pelakon melakukan ni seolah bergerak tapi ditransfer dalam CGI dan diselarikan dengan setiap mimik dan pergerakan muka pelakon tersebut. Okay. So nampak macam real lah. Siapa lah berlakonkan ni. Padahal memang itulah CGI ni lah. Cerita ni Planet of the Apes. Okay, ni dot-dot ni lah. So pelakon tu memang seolah-olah macam pergerakan, apa nama watak ni, saya boleh pula watak ni. Okay. So nampaklah macam seolah-olah watak tu memang betul-betul wujud, padahal orang sebenarnya saiz normal, bukannya kurus macam ni. Okey, kemudian ni pun sama juga, ni digital painting. Tadi cara manual, ini semua cara manual. Ini menggunakan digital painting. Kalau lihat kan dia gunakan, kalau ini suasana perkampungan, ini suasana scene ni, kalau lihat kan ini keadaan sebenar. Tapi menggunakan digital painting maksudnya menggunakan macam 3D juga lah. So bangunan tu boleh ditambah jadi tinggi. Okay, so ini dibayangkan digital max Ghost 3D menggunakan 3D punya application lah. Sama juga kalau tengok Cicak Man. Okay, suasana belakang bangunan semua tu macam seolah-olah zaman pada keadaan masa itulah. Cicak Man pun antara KRU Production tu antara syarikat yang berjaya lah, pada saya berjaya menghasilkan satu cerita yang menarik dan menggunakan special effect yang standing dengan Hollywood. So digunakan teknik ni. Kalau bangunan-bangunan di semua tu kalau lihat kan memang digunakan teknik ni, digital painting. Okay, sama juga dengan cerita ni Titanic. Okay, pergerakan air, boat tu sendiri adalah model saja, animated people. Pergerakan orang ke atas ni adalah bukan orang sebenar. Okay, digital animated smoke dan sebagainya ni. Okay. Kalau kita bayangkan nak shooting kapal tu sebesar-besar kapal, lepas tu zaman tu takkan nak buat kapal sebesar-besar tu kan untuk shooting. So digunakan digital painting. Okay, so in conclusion, many of the same principle daripada dulu sampailah sekarang menggunakan special effect lah. Okay, dan kebanyakan digunakan untuk tujuan melengkapkan video ataupun animation yang hendak dibangunkan atau dihasilkan. Dan kebanyakan sekarang menggunakan constructed by via komputer lah, menggunakan komputer, tapi teknik menghasilkan digital painting tu masih memerlukan seorang artis yang kreatif lah. Okay. Dan sekarang banyakkan macam saya dulu lah, belajar dulu nak melukis, nak menekak menggunakan pensel dan kertas. Sampai sekarang dah ada komputer, so senang saja saya nak lukis gambar saya sendiri pun, nak jadikan gambar sebenar ke gambar kartun tu dah mudah. Okay, seterusnya hardware dan software yang diperlukan untuk tujuan penghasilan animasi ni. Sekejap ada barang buat.
Okey, software dan hardware sering yang perlu digunakan. So seperti contoh ni, kalau nak buat animation, saya rasa 2 semester lepas kot. So dia orang berpeluang, kita dah ada beli sebenarnya, tapi kita sekarang ni kan tak boleh fizikal. So saya memang benarkan pelajar untuk pinjamnya. Kita ada 24 tak silap saya, dah 24 Wacom tablet ni. So digunakan untuk tujuan melukis, senang untuk melukis, untuk trace dan sebagainya. Okay, yang tak biasa menggunakan mouse tu agak susah lah sikit. Okay, so apa yang diperlukan? Perlulah ada PC, sama ada berasaskan Windows ataupun Mac lah. Tapi kebanyakan syarikat perfilman digunakan Mac. Okay, sebab kelebihan Mac ni dia stabil, tak ada virus dan hasil digital dia lebih cantik berbanding menggunakan Windows. Okay, kemudian Wacom tablet yang jadi contohnya tu untuk memudahkan kita melukis, pergerakan, melukis watak dan sebagainya lah. Okay, berbanding menggunakan mouse dan dia ada bermacam-macam jenis, bermacam-macam size. Okay, ada yang size screen pun ada. Size screen berapa inci? Dan maksudnya kita boleh touch screen. Maksudnya kita terus lukis menggunakan tangan. Sentuh saja dekat screen tu. Tapi yang size ni, size berapa B5 tak salah. B5 ni. Size B5. Harga dia pun agak mahal jugalah. Satu ni dalam 800 tak silap saya dulu. Okay, dan kemudian desktop. Sekurang-kurangnya 2 screen. Okay, yang mana satu kita untuk tujuan editing, satu lagi untuk preview. Dan selalunya untuk software untuk buat animation, buat editing ni, selalunya banyak menu. So satu digunakan untuk melihat, untuk tujuan editing, satu lagi untuk preview ataupun memudahkan kita. Okey, terlalu banyak panel, kita boleh pindahkan ke sebelah skrin yang satu lagi lah. Okay, so kalau gunakan satu ni agak suka. Ini kalau untuk tujuan memang nak buat production yang serius. Okay, kalau untuk tujuan yang kelas kita ni cukup satu saja. Tak perlulah nak beli semua ni. Tapi kalau ada duit lebih nak belikan. Belikan saya juga satu. Saya pun pinjam jabatan punya. So macam inilah kedudukan dia. Mungkin ini sumber-sumber bahan-bahan dia. Kita akan edit kat sini. So di tablet ni, so kita akan trace benda ni. Siapa watak jahat Dragon Ball ni? Siapa ya? Frieza. So kat sinilah kita gunakan. So dia ada pen khas dan semasa melukis. Okay, nak sama ada trace dan sebagainya lah. Okay, tak kisah seperti saya katakan, Shopee, PC atau Mac, tapi kebanyakan yang serius dalam menghasilkan video ataupun animation ni selalu menggunakan Mac dan perlulah powerful dan high-end punya komputer lah. Okay, dan storan dia memang perlu besar sebab video ni, size video ni agak, file video tu agak besar. Dan tapi kat negara kita ni, Mac ni ada ramai juga pengguna. Tapi kalau kat belah-belah US, memang kebanyakan menggunakan Mac. Okay. Dan software lah, software yang berkaitan. So untuk tujuan latihan ni kita gunakan Adobe Animate. Dulu dikenali Adobe Flash. Software, okay, software ni ada macam-macam. So pilih yang betul, yang suitable ataupun yang bersesuaian dengan hardware kita. Tapi kebanyakan hardware sesuai lah, tak ada masalah kot. Okay, antaranya contohnya ni untuk tujuan editing video, Premiere, Adobe Premiere, Final Cut Pro, Final Cut. Okay, untuk editing. QuickTime Pro, yang jenis-jenis yang simple ataupun yang murah. Ataupun contohnya Filmora, okay, untuk tujuan editing. Tapi kalau untuk yang profesional selalunya gunakan Final Cut Pro, Avid, Adobe Premiere, Vegas dan sebagainya lah. Okay, kalau untuk yang biasa-biasa je just cukup Filmora. Okay, lagi basic pun ada OpenShot. Okay,
So itu mudah. Okey, kalau untuk tujuan ni tak semestinya format akhir SWF mungkin format akhir awak video sebab awak nak edit, nak combinekan, nak letak special effect kepada animation awak, mungkin awak gunakan editing video punya software untuk menghasilkan output terakhir. So ini dia contohnya untuk 2D animation. So seperti katakan Adobe Flash Professional dulu ataupun kemudian mula Adobe Flash Professional. Lepas tu tukar Adobe Flash CC. Kemudian Adobe Flash digantikan dengan Adobe Animate. Okay, Animate Studio ada macam-macam sebenarnya ni. Saya pun tak terkejar nak explore semua. Paling yang pernah gunakan dulu adalah Tumbun Animation. Okay, seperti saya katakan kelas kita ni dulu pernah menggunakan Tumbun Animation tapi kita dah beli beberapa license secara sah tapi tak bersesuaian dengan sistem komputer tu. Waktu tu i7 tak silap saya komputer dekat fakulti tu. Tapi bila install ni jadi berat dan sebagainya. So pada peringkat tu semester tu saya ajar tu memang pelajar tu agak masalah. Okay, nak beli yang pirate susah nak dapat. So lalas patah balik ke Adobe Flash. Okay, kemudian Switch Mac ni siapa pernah dengar, siapa pernah guna, ini paling mudah nak buat efek teks pada teks, nak bergerakkan teks dan sebagainya, gunakan Switch Mac ni. Okay, ini kalau untuk 3D pula, ni macam-macam 3D. 3D Movie Maker, Aladdin 4D, Autodesk 3D, Studio 3D Max. Ini antara yang popular. Lightwave antara yang popular. Kita juga dulu ada pernah beli Tumbun 3D pun ada. Dulu kita beli apa ni Maya kita dulu beli. Ada tak? Dia ada khas memang untuk 3D lah. Tapi oleh kerana kita tak belajar membuat animation 3D, so lalas sistem tu terbengkalai itu dah habis lah, dah luput dah sebenarnya, dah lama lah. Okay, so kita fokus pada 2D animation. So I need powerful broadband connection, perlulah sebab mungkin kita banyak cari file dekat internet. Okay, so tak kisahlah gunakan broadband ataupun wifi yang secara tetap di rumah. Untuk download, selain download, kita nak juga mungkin nak merujuk tutorial dan sebagainya, nak mencari jalan penyelesaian macam mana nak buat ni, macam mana nak buat ni. So perlu jugalah. Akaun YouTube digunakan untuk broadcasting ataupun untuk kita upload final output kita pada channel YouTube. So masing-masing sekarang semua dah ada channel YouTube saya rasanya. So itu sahaja berkaitan dengan visual effect dan special effect, termasuklah hardware yang digunakan.